Okey, baiklah untuk video yang terakhir bagi 4-line engine kita, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat animation menggunakan Inventor Studio. So kita dah ada kita punya assembly part kita ni untuk engine. So kita pergi kepada environment, kemudian select Inventor Studio. Okay, the first thing kita kena buat ialah kita kena createkan timeline kita. So pergi dekat animation timeline. Okay, so dia akan minta kita create lah satu animation timeline kita. So klik OK. And then kita dah ada kita punya animation timeline kat sini. So by default dia akan masa timeline kita ialah 30 second lah by default. So kita boleh ubah kita punya animation option ni. Okey, kita pergi kepada animation option kat sini. Okey, klik kat sini. Kemudian kita boleh length punya timeline ni kita boleh ubah lah. Contoh saya nak lebih pendek sikit, 20 second. Kemudian kita punya velocity ni pun kita boleh ubah. Kita boleh profile dia punya velocity. Kita boleh buat lah specify velocity. So katakan saya nak okay, sini saya nak 30. Okay, sorry sini saya nak sini 30 dan kat sini 30. Okay, dan kita set, kita pun boleh klik OK. So kita punya timeline dah jadi 20 second lah. Okay, then next kita akan createkan animation untuk kita punya assembly ni. So kita boleh hide dulu timeline kita. So saya nak buat yang pertama, saya akan buat animation ni ialah saya nak kamera, kita nak setting kamera untuk kita ambil video bagi kita punya animation ni lah. So pertama sekali kita settingkan kedudukan kita punya okay, kita punya part kita ni, assembly part ni. Let's say saya nak pandangan dia macam ni lah. Okay, dia besar ni dah pandangan dia macam ni. So saya akan right click. Kita boleh right click dan kita boleh create camera from view. So ni view kita, kamera tu akan view dia macam ni. Okay, select create camera from view. Okay, so dia dah ada satu kamera lah kat sini. And then kita boleh animate kan kamera kita ni. Okay, saya nak animate kamera. Select animate kamera. Let's say saya nak buat gambar ni, dia ambil, dia pusing dia pusing kita punya assembly part ni. So kita pilih dekat turntable lah kalau kita nak pusing. Kalau kita nak buat shot untuk kedudukan tertentu, kita kena setting yang lain lah. Okay, kita pilih turntable ni. Okay, klik turntable. So ni kita punya origin axis, okay, XYZ tu. So sekarang ni dia akan putar melalui axis rotate by axis S. So kita ubahlah dia mengikut axis yang sesuai lah. Kalau ni kita nak pusing ni kita pakai axis Z. Okay, Z dia akan pusing daripada ikut jam ni. So kalau kita nak lawan jam, kita ubah direction dia ni. Okay, dia akan lawan jam. Okay, kemudian revolution ni kita kena pandai-pandai kita setting, kita try and error. So revolution ni maksudnya berapa satu pusingan yang diambil dalam 1 minit. Okay, kalau kita klik dekat minit ni, dalam 1 minit berapa pusingan dia pusing. So ni kalau 1 minit 1 pusingan. So dia slow lah. Okay, let's say saya nak lajukan dia sikit. Saya nak 4 second lah. 4 second. 4 pusingan. Okay, kemudian kita setting dia punya masa. Masa untuk
dia berpusing ni daripada bila sampai ke bila. Okey, saya nak katakan saya nak pusing tu, kita punya duration 20 second, tapi saya nak pusing daripada 0 sampai lebih kurang 15 saja, 15 second. Okey. So kita boleh try klik okey. Okey. So kita tak nampak lagi view dia. Kat sini kita boleh tukarlah kita punya current view kat bawah ni, timeline kita, kepada kamera kita. Okey, kita boleh go to start. Kita try play lah. Okay, ni dia akan berpusing lah, mengikut si Z yang kita pilih tadi. Selama 15 second. Okay, kelajuan pusingan dia ialah 4 putaran dalam masa 1 minit. So dalam masa 15 saat tu dia dah berhenti Okay. Okay, baik. Itu saya punya animation yang pertama, iaitu kamera. Kemudian saya nak buat satu lagi animation, iaitu saya nak move saya punya component ni. So saya animate component lah. So kat sini kita ada animate component, select animate component. Okay. Kemudian kita select component mana yang kita nak animate. Okay, so saya nak animate block, upper block dan lower block yang kat sebelah sini So lower block dan upper block yang kat sebelah sini ialah lower block mirror Okay, ni yang dia punya asal dia, original dia. Sebenarnya sebelum ni masa assembly saya mirrorkan saya punya upper block dan lower block. So yang ini saya akan movekan dia. Okay, component saya dah select. Kemudian saya nak positionkan dia, move position. Okay, saya nak movekan position ni lebih kurang. Ni dah cancel balik silap tadi. Saya nak positionkan dia. Okay, part C. Saya punya part C ni. Okay, kita go to start. Component dah select. Kita move ke position. Okay, part C apa ni? Part C Z Z. Kita lebih kurang move. Kita tengoklah macam mana keadaan dia. So let's say saya nak move macam ni. Okay, lebih kurang macam ni sebenarnya punya kedudukan. Kemudian kita tanda OK lah kat sini. Okay, so dia move lebih kurang distance dia pada faksi Z ni. Saya tak silap saya Z tadi 521 distance. Okay, kemudian saya punya movement ni dari masa berapa ke masa berapa lah. Okay, saya nak movement ni sama dengan saya punya kamera punya rotation tadi. Saya nak daripada 0 hingga ke 15 second. Ataupun okay, 15 second Okay, 15 second. Klik OK. So kita boleh go to start. Kita boleh play, tengok macam mana dia punya pergerakan tu lah. Okay, dia dah move kita punya part tadi. Okay, kalau saya buat move saja 15 second sampai second yang ke-15, dia akan stay pada kedudukan ni lah. Okay. So saya tak nak macam ni. Saya nak dia move, dia buka dia punya block, kemudian dia masuk balik. Tapi dalam tempoh 15 second saja. Dia keluar dan dia masuk tu dalam tempoh 15 second. So saya akan edit lah saya punya movement block ni. Okay. Kita double click boleh, kita edit. Okay, so saya nak start 0, tapi 15 second ni dia dah complete, keluar dah masuk. So kita bagi 2, jadi 7.5 second. Okay, 7.5 second. Klik OK. Okay, yang ni lower block. Upper block pun sama, kita kena edit balik. Okay, 7.5 second. Okay, so pada saat yang ke 7.5 dia akan fully open kita punya component. Kemudian 7.5 hingga 15 second ni, okay, separuh lagi ni saya nak dia tutup. So apa yang kita boleh buat, kita boleh select kita punya animate component ni. Select pada timeline kita ni, animate component. Kita right click, kemudian kita mirrorkan dia. Okay, mirrorkan dia. So kita boleh check macam mana dia boleh keluar dan dia akan masuk semula Okay, pada saat ke 7.5
Dia dah keluar habis, kemudian dia masuk terus. Sehinggalah saat yang ke-15. Okey. Baik. Okey. Okay, so kita dah siap dua animate. Okay, animate yang seterusnya saya nak animate fade kan. Saya nak fade kan saya punya upper block dan lower block yang bahagian depan ni. Okay, fade ni maksudnya kita bagi nampak bahagian dalam lah, kita fade kan komponen ni. Okay, so kita boleh animate kan fade kat sini. Fade, kita select lower block dan upper block yang mirror ni, yang kat depan ni. Lower block dan upper block ni. Okay, kemudian ini fade dia punya percentage lah. Okay, daripada nampak, daripada gelap kita punya komponen tu, kita nak sinarkan dia. Okay, berapa persen. Okay, dia nampak tu berapa persen. Saya nak lebih kurang 100% ke 30% saya punya. Ni dia akan nampak bahagian dalam lah. Okay, then kita select time kita, specify time kita. So saya nak lebih kurang fade saya ni pada saat yang ke-15. Okay, 15 sehingga saat yang ke-17.5. Okay, 17.5. Okay, saya klik OK. Okay, so pada saat ke 17.5 dia akan fully fade lah. Tapi kemudian saya nak return balik kepada keadaan yang asal. Jadi saya punya dekat timeline ni, fade ni saya akan mirror macam tadi. Saya klik fade ni, saya mirrorkan. Okay, saya mirrorkan. So kita tengok macam mana dia jadi. Okay, dia pertama dia buka kita punya komponen. Dia tutup semula. Okay. Kemudian kamera kita masih berpusing. Kemudian pada saat ke-15 kamera kita berhenti dan kita akan fadekan komponen tu bagi nampak dalam. Kemudian tutup balik dia punya keadaan tu lah. Okay, next saya nak buat animate satu lagi, iaitu constraint. Animate constraint, kita nak putar kita punya buat putaran pada kita punya silinder tu. So kita pilih animate constraint. So kita cari kita punya constraint yang kita nak animate tu ialah pada crankshaft. Sebelum ni masa assembly sebelum ni, okay, dalam video assembly sebelum ni kita dah buat angle constraint. So kita pilih angle constraint pada crankshaft ni. Okay, saya nak constraint kan angle ni start daripada 0 degree. So satu pusingan ialah 360 degree. Okay, saya nak berapa pusingan dalam tempoh masa yang saya nak tu lah. Contoh saya nak start daripada 0 sampai 20 second. Timeline dia, full timeline. So saya nak lebih kurang 25 pusingan lah. Okay, 25 pusingan. Lebih kurang 25 pusingan. So saya just darab. Okay. Awak tekan star punya keyboard tu. Maksudnya dia time lah. Darab lah. Darab 25. 360 degree darab 25 kali pusingan lah. Okay. Masa 0 hingga 20 second. So saya klik OK. Okay, so dia akan ada angle constraint kat sini. Kat sini. Daripada awal sampai akhir lah. So kita boleh lihat apakah perubahan yang berlaku. Okay, jadi dia ada pusingan lah pada kita punya silinder tu. Okay, engine kita tu. Okay, so kemudian kamera kita berhenti dan dia akan tunjukkan bahagian dalam tu lah. Okay. Okay, let's say saya nak tambah satu lagi, sikit lagi. Saya nak tambah sikit lagi. Iaitu saya nak fade kan. Okay, saya play balik. Okay. Okay, semasa keadaan kamera membelakangi kita punya silinder ni, saya nak fade kan komponen ni yang belakang ni supaya nampak silinder ni. Okay, so apa yang kita boleh buat? Okay, kita akan fade kan komponen. Okay, so komponen ialah komponen upper block dan lower block yang kat belakang ni lah. Ya, kalau kat kita punya browser ni yang ni lah lower block ni dan upper block ni. Okay, sorry. Okay, dua komponen ni kita akan fade kan. So sama juga 100 dan 30% dia punya fade. Tapi saya nak start masa dia fade tu ialah pada masa yang ke berapa? Okay, so saya kira-kira tadi lebih kurang pada saat yang ke
7 second. Kita mula start. Okay, sorry, specify time 7 second. Kemudian saya nak sehingga 12 second. Okay, 12 second. Okay, so 12 second ni 5 second lah kita fade ni. Kita tengok dulu macam mana. Okay. Kita go to start. Kita play. Okay, pada masa yang ke-7, dia akan mulakan fade komponen yang kat belakang ni. Okay, bagi nampak. Kemudian, dia terus tak nampak sebab kita tak unfadekan dia. So, kita akan edit semula. Okay, yang pada masa yang ke-7 ni. Okay, pada masa yang ke-7 second, kita cari fade upper block ni. Okay, dan juga, okay, yang ni kita boleh tarik untuk besarkan. Kita nampak upper block yang bukan yang mirror ni, yang kat atas ni. Upper block dan juga lower block yang ni. Okay, yang ni. Okay, so yang ni, kita akan tutup semula. Dia, lepas kita fade tu, kita nak tutup dia semula. So, daripada 7 hingga 12 second. Maksudnya kita kena bagi dua. Kita double click, adjust 7. Okay, 7 jadi campur 2.5 jadi 9.5 second. Okay, 9.5 second. Okay, sama juga yang fade yang satu lagi kat bawah ni. Kita kena ubah 7 hingga 9.5 second. Okay. Kemudian kita mirrorkan dia dua ni. Mirrorkan dia. Okay, macam biasa kita mirror. Okay, barulah dia akan tutup semula lah kita punya fade tu. Okay, yang ni kita boleh hide dulu. Okay. Kita try play. Go to start. Dan kita play. Okay, so ini kita punya animation kita dah. Kita boleh tengok lah kita punya animation. Okay, dia fitkan komponen kat belakang tu bagi nampak. Kemudian dia tutup balik. Okay, kemudian dia fitkan komponen yang kat depan. Okay. So, inilah antara fade yang kita boleh buat untuk kita punya part. So, kita dah cover fade animation ni. Okay, constraint, fade, komponen dan juga kamera. So, mungkin next project kita akan cover lah parameter, constraint, light, okay, dan post wrap ni. Okay, so terima kasih kerana menonton.